قال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama bersua bertemu dalam keadaan hujan yang sangat lebat, tuan-tuan. Saya daripada duk start tadi ni kena hujan, boleh jalan atas lebuh raya 60 km sejam ni. Kau dia tak hujan? Ha? Jalan? Negara lain lah. Saya kami duduk di Malaysia, yang ni Republic of Comoy kan. Ada lain lah. Di atas jalan mereka banyak, jadi dia buat sikit lah, minta maaf kata tuan lah. Orang Comoy nak keluar pun tak boleh malam ni hujan. Jadi alhamdulillah kita nak sambung pengajian kita pada muka surat 45 hadis ke-16. 42 hadis ke-16. Mencintai Al-Quran, membaca, mengajar dan beramal dengan Al-Quran. Nabi nak cerita kepada kita malam ni dalam hadis yang kita nak baca ni, bagaimana kita ni yang pertama kena cinta kepada Al-Quran. Cinta dan kasih sayang ni dia akan terhasil bila mana kita mengenali orang tu. Contoh, saya bagi contoh kata orang. Orang ni kalau kita nak sayang, yang pertama kita kena kenal dia tu siapa. Kalau kita tak kenal dia tu siapa, kita nak sayang macam mana? Mustahil. Dan satu perbuatan yang gila, sayang kepada satu orang yang kita tak kenal orang tu siapa. Mana boleh kita kenal, kita tak kenal satu orang, tiba-tiba kita nak dekat hang siapa kau ni kata. Dia kata aku pun tak tahu, aku pun tak kenal hang siapa, tapi aku sayang kat hang. Boleh pergi check tengok yang kencing ni. Mesti kantoi lah. Mesti kantoi lah dia ni. Kita nak sayang mesti kita kenal. Sayang kat bini sebab apa? Sebab kenal bini tu. Bila kenal bini baru boleh sayang dekat bini. Kena kenal baru boleh sayang. Yang kedua, kita bila sayang, yang pertama saya kata kenal. Yang keduanya, kita memahami dia. Kita menyelami diri dia. Mau tak kenal, tapi kita tak menyelami, dia tak boleh nak sayang juga. Dia mesti menyelami. Dia panggil menyelami hati. Kenal hati ke hati, baru dia boleh sayang. Al-Quran kalau nak sayang, nak cinta, kena kenal dulu Al-Quran. Kena memahami Al-Quran. Sebab tu Nabi nak abang kat kita ni, dia nak suruh kita kenal Quran, membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Quran ni bukan takat kita dapat pahala kerana kita beramal dengan dia, tapi kita belajar dan kita mengajar pun pahala dia cukup besar. Dan kita pun menjadi orang yang cukup hebat dah. Sebab Nabi kata khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata man tala umruhu, siapa yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, wa hasuna amaluhu, dan amalan dia pun jadi baik. Nabi kata
orang yang baik di kalangan kita ni, Nabi tak abang. Orang yang baik ni, orang yang apa banyak, Nabi tak abang lagu tu. Nabi tak kata orang yang baik di kalangan kamu ni orang yang ada pengaruh yang besar. Nabi tak abang lagu tu. Nabi tak kata dia ni keturunan hebat. Nabi tak kata. Tapi Nabi kata di antara orang yang baik di kalangan kamu ni siapa dia? Nabi kata khairukum, orang yang baik di kalangan kamu ni, Nabi kata man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan dia mengajar Al-Quran tu. Sebab tu Quran ni belajar pun dapat pahala, mengajar pun dapat pahala, beramal pun dapat pahala. Baik, kita nak tengok hadis Nabi yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi al-mulku, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada dia, minal Qur'ani, daripada Al-Quran ni, Nabi kata suratun, dia ada satu surah. Dalam Al-Quran ni dia ada satu surah. Nabi kata 30 ayatan, dalam surah tu dia ada 30 ayat. Nabi habaq dalam Al-Quran ni banyak surah. Nabi habaq banyak surah dalam Al-Quran. Dalam banyak surah dalam Al-Quran ni ada satu surah dalam Al-Quran yang surah tu ada 30 ayat. Nabi kata syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, siapa yang baca surah tu dia dapat memberi syafaat kepada orang yang baca dia, sehingga hatta ghufira lahu, sehingga dia diampunkan oleh Allah di atas dosa-dosa dia. Wahia, surah tu adalah surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Nabi kata, Nabi nak abang dalam Al-Quran ni dia banyak surah. Setiap surah dalam Al-Quran ni dia ada kelebihan. Fatihah ada kelebihan, Al-Baqarah ada kelebihan, Ali Imran, An-Nisa, apa semua ni, Ghafir, semua ni ada kelebihan. Nabi abang, dan dalam hadis ni Nabi nak cerita tentang kelebihan suratul Mulk. Sebab tu ni ambil amalan malam ni satu apa dia, kena beramal dengan suratul Mulk. Balik beramal dengan suratul Mulk. Bacalah lagu mana pun setiap hari bagi baca. Tak baca siang, baca malam. Tak baca malam, baca siang. Dia kata saya siang pun tak baca, malam pun saya tak baca. Tu hang baca bila? Saya baca petang. Mampu bigaan ni hang baca. Syari bacalah, kod mana pun kena baca. Yang ni lah tuan-tuan, saya duk terang banyak kali dah, tapi saya tahu orang komen ni tak ingat. Terang pula. Nak terang pula, mau terang pula pun Pak Long macam baru dengar. Kita ni amal soleh ni, kita nak balik bertemu dengan Allah ni Pak Long, kita nak bawa apa? Siapa? Dulu saya terang dah. Bila mati kita nak balik bertemu dengan Allah ni, kita nak buat balik apa? Cuba fikir. Kita nak buat balik apa? Dua benda yang kita nak buat balik. Yang pertama nak buat balik pahala, yang kedua nak buat balik dosa. Dua tu dia tak ada tiga, dia tak ada empat. Pertama kita nak buat balik apa? Nama dia pahala, buat balik pahala. Yang kedua dosa. Dua benda ni. Dia tak ada nombor 3, dia tak ada nombor 4, dia tak ada nombor 5. Tak ada. Dosa, pahala. Dosa, pahala. Dosa, pahala. Dua ni. Betul tak? Dua ni yang kita nak balik. Kalau dalam hidup ni hang rajin buat ibadat, hang rajin buat amal soleh, hang buat balik pahala. Tapi kalau dalam hidup ni hang rajin buat maksiat, hang rajin buat kemungkaran, hang buat balik dosa. Dua tu
Yang lain ni kita tinggal maklum. Hak lain ni apa pun kita tinggal. Nabi kata ada yang akan iring sesuatu jenazah pergi dekat kubur ni, Nabi kata 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3. Yang pertama keluarga dia, ahluhu, ahli keluarga dia. Yang kedua maluhu, harta mardah dia. Yang ketiga amaluhu, amalan dia. Sama ada kita buat amal soleh ataupun kita buat maksiat, kemungkaran. Wa balik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang kita buat, yang tu dah kita buat balik. Jadi kita lah ni yang duk main mengaji ni. Hujan-hujan pun duk main ni bersepah. Nak cari pahala, nak cari benda elok, nak buat balik tuan-tuan. Tak cari benda elok. Tuan-tuan main mengaji pun nak buat balik benda elok. Saya main mengaji pun nak buat balik benda elok. Tak ada benda tak elok yang kita nak buat balik. Jadi kita nak buat balik apa nama dia? Amal soleh. Bila kita nak buat balik amal soleh ni, amal soleh ni dia ada 2 jenis. Amal soleh ni dia ada 2 jenis. Apa tu? Ada amal soleh yang dia tunggu kita dekat akhirat. Dia balik dengan kita tapi dia tunggu kita kat sana. Ada amal soleh yang nak bungkui dengan kita piduk dalam kubur. Dia ada 2 jenis. Bukan semua yang ikut kita masuk dalam kubur. Ada yang dia tunggu kita kat sana. Ada yang dia bungkui dengan kita duduk dalam kubur. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata bila mati saja seseorang anak Adam, Nabi kata terputus segala amal-amal soleh dia kecuali idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3 benda ya. Ingat tak yang tu? Ingat yang pertama Nabi kata apa dia? Sedekah jariah. Ni yang pertama. Sedekatun jariah atau sedekatin jariah. Sedekah jariah ni lagu mana? Yang kata sedekah jariah ni. Yang kata sedekah jariah ni lagu mana? Bukan sedekah dekat masjid jariah dah. Sedekah ni dia ada 2 jenis pula. Malam ni banyak jenis tu hilang bila kedua. Hak no jenis, yang ni 2 jenis, ni 2 jenis. Dah lambat dia kelam bila kedua. Tak apa tak dah mula lewat tak apa janji mobil awal. Dia tak belum. Nak mula ke apa mampu pergi hang lah janji mobil awal. Insya-Allah sebelum ke 9 kita nanti. Sedekah ni dia ada 2 jenis. Saya nak kongsi dengan orang Komoi malam ni. Orang Komoi pun tak apa nak tahu benda ni. 2 benda ni. Yang pertama nama dia sedekah, yang kedua nama dia sedekah jariah. Dua-dua pahala besar belum. Sedekah dengan sedekah jariah ni pahala besar. Tetapi Nabi kata yang tak putus itu apa dia? Sedekah jariah. Sedekah ni dia seketui dapat. Dia seketui dapat. Kita sedekah, dia debum. Pahala dia besar. Tapi seketui itu dapat. Dia panggil one off. Macam bantuan-bantuan kerajaan bagi ni. Ada ni one off ni. Untuk pesara kerajaan. Bantuan one off. Sebanyak. Esok dengar lah esok ni. Bentang belanjawan. Tapi itu kami di Malaysia lah. Komoi tak tahu bila. Kami di Malaysia esok. Menteri Kewangan akan bentang lah belanjawan. Orang Komoi nyebut dengar lah. Dia abang dalam beriabak untuk petani-petani. Bantuan one off. Makna seketui dapat. Sedekah ni yang jenis one off ni lagu mana? Contoh, Pak Long pergi makan dekat kedai. Tengok-tengok kawan kita ambil nasi goreng sepinggan. Teh air segelas. Share 2 orang anak dia. Kita tanya dia, hang ni berseba ni yang ambil segelas, yang ambil sepinggan ni berseba. Dia kata, Pak Long model korang. Ni, hanya kena buat malu tu. Ada seorang sepinggan aku bayar. Bagus tak yang tu? Bagus. Sebab Nabi suruh kita jamu orang makan. Tetapi pahala dia Pak Long one off. Dapat seketui. Besar lagu tu gedeguk dapat. Sedekah jariah ni dia jenis berterusan. Contoh, tuan-tuan hari tu tukang kapek surau. Ni habis berapa puluh ribu kapek kita ni.
Berapa puluh ribu habis? 20 ribu. Ha. Tak padan dengan surau tak kau tak kurus happy lah. Kapek mahal nak membeli. Mahal 20 ribu. Kapek elok kan? Ha? Yang terbaik kali ya. Ha. Kira beli tak pergi can dia tak guna, gulung buah belakang tak apa. Nak tunjuk kata kita hebat kan. Hamba jangan duk meleceh orang komoi kan. Cek lah kau dalam kawasan ni, kawasan surau ni kapek paling terbaik. Bagus ya. Buh, kalau ada mahal lagi pun buh. Bukan kita nak buat benda tambah nak semayang. Nak duduk bagi sedap apa semua. Duk main ni buah jenis tua-tua pungkuk pun tak ada isi dah. Mau kapek nipis maklum hidup kena tulang duduk. Nak je kedai apa semua kan. Ha. Kita buh kapek 20 ribu. Tak banyak. Maklum bagi 50 ringgit. Ada lah besar tu lah kot 50 ringgit. Ada lah hujung tu. Tapi kerana 50 ringgit kita bagi untuk kapek surau ni, selagi mana kapek ni dipakai, selagi itulah pahala kita dapat. Sebab tu orang tua-tua dulu dia ada buat. Bila kita nak tukar kapek, dia dua ya. Sama ada yang bubuh tindan kapek baru ni atas, ataupun habis cari tempat lain yang mau ambil kapek tu nak guna. Sebab apa? Nak berterusan pahala tu. Kita buat surau. Kita bagi 50 ringgit. Selama mana surau ni ada, selama itulah kita dapat pahala. Tu nama dia sedekah jariah. Masuk isyarah. Mampu habis. Sedekah jariah. Saya bagi contoh ni. Contoh. Nabi suruh kita bantu orang yang nak belajar agama ni. Nabi kata apa dia? Bantulah orang yang nak belajar agama ni walaupun hang bagi sebatang pen. Nabi kata, bantulah orang yang nak mengaji agama. Kita dengar orang nak pergi mengaji agama, kita tak ada apa nak bagi kat dia. Kata maklum nak bagi apa pun tak ada, duit pun tak ada. Cik lah ni maklum bagi pen, balas pen maklum ada pergi tulis nota kuliah tu, nak ambil ke ambil mengaji. Maklum tak ada nak bagi apa. Ni contoh. Nabi kata bagi pen. Lah ni tuan-tuan dia dengar ada orang mengaji, ada lah sekolah-sekolah tahfiz mana duk mengaji apa semua. Tuan-tuan pun pergi dengar ada lepas ni susah, bagilah sebulan 10 ringgit ke budak tu. Ni hang ni maklum tak ada banyak nak bagi kat hang. Maklum boleh bagi sebulan 10 ringgit ke kat hang. Tiap-tiap bulan bagi ke dia 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit. Bayangkan dia ni mengaji agama. Budak ni. Mak ni dia mengaji agama. Kerana 10 ringgit yang kita bantu dia, mak pak dia susah nak mengaji agama, dia mengaji agama sampai dia faham agama. Sampai dia faham agama. Dia pun mengaji sampai habis mengaji. Dia jadi ustaz. Daripada dia balik, dia main mengajak generasi kedua. Mak mengajak. Anak murid dia 40 orang satu kelas. Agak-agak Pak Long dapat pahala belum? Pak Long bagi 10 ringgit lah. Cuma tak lama dia pun dah habis mengaji tak. Lepas ni pula dia mengajak sampai 40 orang ni pun habis mengaji. 10 orang lepas jadi ustaz. Dia mengajak generasi ketiga. Generasi 3 mengajak generasi keempat. Generasi keempat mengajak generasi kelima. Padahal maklum dia dapat pahala dulu ni 10 ringgit sebulan. Orang tak nampak. Tu Nabi kata, cari. Ni hak nak duduk dalam kubur dengan kita ni. Sedekah. Hak nak duduk kubur dengan kita ni apa dia? Ni dia Quran. Nak bungkus dengan kita ni. Kain kapan ni Pak Long? Pepatah Arab kata apa dia? Al-kafan. Kain kapan. La jaibalah. Tak ada pokok. Kain kapan ni tak ada pokok. Setuju tak? Setuju tak? Kain kapan ni mana ada pokok? Kain kapan tidak berpokok. Maknanya apa dia? Kain kapan ni tak ada pokok. Kita tak buat balik apa? RM1 tak buat balik, RM5 tak buat balik, RM10 tak buat balik apa?
Yang kita nak buat balik amalan kita. Al-Quran dia nak bungkui. Kita duk baca dia. Kita duk hafal dia. Kita duk ingat kat dia. Dia bungkui Al-Quran tu sekali dengan kita. Sebab itulah Pak Long, kena bagi masa dengan Al-Quran waktu hidup ni. Waktu hidup ni kena bagi masa dengan Al-Quran. Antaranya yang Nabi suruh kita baca ni apa dia? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nabi suruh kita baca. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Yaqulu as-siyam Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharab. Adah tu dia syadah. Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharab bin-nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an Rabbi inni mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi fayashfa'an. Atau kama qala rawahu al-Hakim wa qala sahih ala syart Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba Allah. Syafaat tu mendatang apa Ustaz? Syafaat tu maknanya pertolongan. Al-Quran dan puasa akan memberi pertolongan kepada hamba Allah. Orang yang dalam hidup dia duk puasa, orang yang dalam hidup dia duk baca Quran, Al-Quran dan puasa ni akan bagi pertolongan. Saya terjemah bahasa mudah faham. Al-Quran dan puasa akan jadi peguam bela kita dekat akhirat kelak. Kita nak pergi ke mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah Allah. Tak tahu Mazhab tak? Maklum Mazhab tak? Mahkamah di dunia tak pernah pergi Ustaz ni. Dengar mahkamah pun takut Ustaz. Padahal haram bukan kes apa pun. Naik motor tak pakai helmet. Bukan kes bunuh orang duk edak dadah ke apa tak. Dia pergi tahan naik motor tak bawa helmet. Kepala keras. Ya. Kepala keras. Dia biji kata ni balon tak pakai helmet, ada kata mampu-mampu ya kepala aku kat kepala hang. Dia biji kata payah sembang ni tulis ke orang hang jumpa di mahkamah. Cakap pandai sangat. Bila kita pergi mahkamah lah balon ni cerita kes berat-berat lah, ni cerita kes berat-berat lah. Kalau kes dekat lalu lintas ni depa terus mengaku bersalah bayar zaman lah RM300. Kes berat-berat lah. Pertama orang buat laporan. Bila buat report pihak berkuasa akan pergi buat siasatan, tangkap kita ke apa, buat siasatan. Bila buat siasatan apa semua, dia lepas siasatan dia bagi apa nama kertas siasatan dekat pejabat peguam negara. Nak tuduh tak tuduh, bukan polis, bukan JPJ, bukan ini, pejabat peguam negara. Lepas siasatan pergi tengok boleh tuduh ke tak boleh tuduh. Tuduh tu tak tentu salah lagi. Tuduh. Sebab tu dia panggil pertuduhan. Kertas pertuduhan, pendakwaan pi. Masuk bila mahkamah, kamu pada sekian-sekian hari bulan didapati sekian. Pertuduhan dibaca kepada kita. Ni cerita ni mahkamah dunia ni. Nak bagi gambaran. Lalu hakim tanya kita. Pakcik nak mengaku bersalah ke tak? Tak yang Arif, saya tak mengaku bersalah lah, minta dibicarakan. Sebab apa? Sebab kita tak buat. Hampa nak tuduh, betul tak betul, biar akulah yang buktikan. Tak salah, tak salah, mohon dibicarakan. Baik. Pakcik pergi bayar ikat jamin RM5,000, pergi bayar ikat jamin. Lepas kita mengaku tak salah apa? Mereka bagi tarikh pula, suruh main mereka nak serah atas tuduhan tu. Kita kena lantik lawyer masa tu, kena lantik peguam. Nama dia peguam bela. Nak lawan dengan pendakwa. Pendakwa kata kita bersalah, kita nak kata tak bersalah, kita lantik peguam bela.
Mau tak ada duit, pergi ambil yang RM10 tu lah. Tapi kena ingat RM10 tu pun dia lawan dekat RM10 dia. Dia main, dia kata, pakcik, mengaku salah lah, kita deal tengok bagi yang ringan-ringan kan pakcik, sudah lah no. Kesalahan ni pakcik buat mungkinnya berat, tak ada penjara apa, suruh lepas cekak telur pun 2 jam, dulu lepas lah pakcik. Dia kata, mau dekat tu tak apa, dia kata, cekak telur pun cekak lah. Dia mati. Kalau ada duit, ambil peguam bela yang hebat-hebat tu. Nama-nama besar tu. Saya nak abang betul kat Pak Long lah. Peguam ni Pak Long. Kita tengok dia berjalan pun kita tahu dah yang ni menang ke kalah. Kalau bayar 5-60 ribu tu Pak Long, tengok dia berjalan. Jangan dia duduk bercakap. Dia jalan tu pun kita kata menang lah. Ni bayar Pak Long. Allah tengok peguam ni. Buka fail bukan sorak je tu. Temakau yang luruh Pak Long. Kod lafaz tu rokok down dengan temakau, kata hat ni tak ada lawan, kalah dah kata ni. Tapi kita pergi ambil mahal-mahal tu, dia lawan hangit balong oi. Pergi tengok pegang-pegang kepala lincin tu, pikir tak dah rambut tak ada tumbuh. Lincin kepala dia pegang tak dah. Lawan tu balong hangit. Dia lawan pertahan kita ni hangit. Tu mahkamah dunia. Mahkamah Rabbul Jalil. Hak nak jadi peguam kita ni, Nabi kata puasa dengan Quran. Hak lain tak boleh tolong lah. Hak hang duk bangga di dunia ni dengan kekayaan, dengan gelaran, dengan kemewahan, dengan keturunan. Yang ni tak boleh bantu hang dah. Di sana nanti mereka ni dah tak boleh bantu hang dah. Yang boleh bantu hang ni dua. Nabi kata dalam hadis ni dua. Yang pertama Quran, yang baca dulu. Yang kedua puasa, yang anda letak dulu kerana dia. Yaqulus siyam, tama peguam bela kita yang main depan Allah Ta'ala ni, yang tama siapa dia? Puasa. Puasa kata apa dekat Allah? Rabbi inni mani'atuhu ta'ama wa syarab bin na'ar. Ya Allah, kerana akulah dulu ni di dunia waktu siang dia tak makan, dia tak minum pada aku. Sebab apa? Sebab aku ni yang menegah dia daripada makan, yang menegah dia daripada minum pada waktu siang. Puasa. Malam tak ada makan, tak ada minum, memang terkedarah lagu tu lah. Siang aku tak makan, dia tak makan. Siang dia tak minum. Kenapa dia? Karena aku. Karena aku. Puasa kata dia tak makan dulu, dia tak minum dulu, ya Allah. Karena aku. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, tolong izinkan aku ni nak bagi syafaat dekat dia. Aku nak tolong dia, ya Allah. Itu dia puasa. Bukan sia-sia Pak Long kita tak makan. Bukan sia-sia kita tak minum Pak Long. Puasa akan pertahan kita habis-habisan. Puasa akan fight dekat kita habis-habisan. Ya Allah, kerana akulah dulu ni dia tak makan. Ya Allah, kerana akulah dulu ni dia tak minum. Ya Allah, kerana akulah dia lapar dan dahaga pada waktu siang. Nah ni aku nak minta kat kamu, ya Allah, tolong bagi peluang kepada aku ni. Aku nak tolong dia. Itu dia. Bukan sia-sia kita buat. Bila puasa kata lagu tu, wa yaqulul Quran. Quran pun bangkit, Quran pun nak tahan kita. Quran kata pada Rabbi inni mana'tuhun nawma bil-lail. Ya Allah, dulu ni dia tak lena waktu malam ni kerana aku. Quran kata, dia duk baca aku ni. Dia tak lena dulu ni kerana duk baca aku. Alhamdulillah lah kalau duk baca Quran tak lena ni, dia tengok TikTok. Nak dapat syafaat apa dengan TikTok Pak Long? Patut nak lena tu tak lah handphone tu atas meja kan. Sambil nak lena tu tarik biji tasbih ni, dah ambil duk lena ni duk tengok telefon. Dalam handphone terjun atas muka. Terjun kata baru tunggu ambil telefon tak tepi baru lena. Awak TikTok nak boleh tolong kita kat sana Pak Long TikTok. Awak Facebook nak boleh tolong kita kat sana Pak Long. Nak fikir lah.
Sebab tu saya kata Pak Long lagu ni, kalau kita dalam dunia ni tak nak bagi masa waktu hidup ni dengan Quran, lagu mana Quran nak bagi masa dengan kita di akhirat kelak? Jadi fikir dia. Kalau masa hidup ni kita tak bagi masa dengan Al-Quran, ni waktu kita hidup ni kita tak bagi masa, tak beli pun Quran ni Pak Long. Semayang tak, baca Quran tak ke semua ni. Waktu hidup ni tak pernah peduli. Lagu mana nanti ni bila kita balik di akhirat kelak, Al-Quran nak bagi masa dengan kita. Cepat kiak tengok. Jadi ni lah Pak Long ni, kita orang waktu lepas senang pun lepas tak heran ke kita, waktu lepas susah dia nak minta tolong dengan kita. Agak-agak kita tolong tak? Dia cerita betul-betul, tak keheran lah, aku tak kelepak. Masa hang senang tu haram tak tengok aku. Tu manusia. Tapi kalau kita boleh tolong, hebat. Dia manusia ni macam-macam, ada orang waktu dia senang dia tak nak kawan orang, mai susah baru dia nak kenal orang. Ada tak lagu tu? Kita tolong, dia senang dia lupa balik kat kita. Takkan nak haram tak long. Ni mula nak keluar ni. Pandai. Waktu nak mampu ni Pak Long ni, serba orang duduk dalam sungai tu. Kayu raput pun dia pegang. Akar raput pun dia sambak. Sama-sama senang sikit Pak Long. Ni kata manusia lagu ni menatang baik sikit tau. Anjing pun Pak Long kadang-kadang dia tokak, kadang-kadang kau kita. Kita tolong dia tersepit dia dah anjing. Ni teruk pada anjing lagi. Ada tak kok komoi hak panggil lagu tu? Ada. Tapi dia tak main malam ni. Buanglah. Orang lagu tu saya nak abang dia. Orang lagu tu ni, jangan kata tak boleh buat kawan, kenal pun tak boleh orang lagu tu. Ni saya nak abang, bukan saya nak suruh berkelahi nak tak payah kenal orang lagu tu. Tak ada manfaat kita berkawan dengan dia, sebab dia tak ada keikhlasan. Kita nak berkawan dengan orang yang ikhlas. Hang susah, aku susah. Hang senang, aku senang. Aku senang, hang pun senang. Tu kawan. Ni dah aku senang, hang susah, aku susah, hang pun kena susah. Hang senang, aku senang. Hal lagu tu Pak Long. Jack di tengah belakang. Oh, belambak Pak Long. Oi, kokok diang tu pun ada. Tapi ada 2 orang tak mai kokok diang tu. Tu pun nasib bukan orang kokok diang tu. Dia menikah dengan orang kokok diang. Orang kokok diang bagus-bagus. Orang kokok diang ni. Tengok saya sudah. Ni dia. Kalau kita waktu senang tak peduli dekat dia, orang ni Pak Long, saya ada jumpa ada fekok lagu tu. Saya tak mau abang tu apa, kalau abang tu dah kenal fekok nak mampu ngak kita pi duk simpati, senang haram dia buat tak peduli. Kita pun tak senang, pun tak susah Pak Long mampu pergi kat hang. Dunia ni dia umpama roda tau. Sebab tu kita ni Pak Long, dunia ni kita duduk atas, jangan tengok orang kat bawah ni kecil. Kita naik ke terbang Pak Long, tengok ke bawah, kecil yang dunia ni. Awak kita hadut bawah tengok dia besar sangat. Faham tak? Dia naik ke terbang, kapal terbang besar tu, Airbus A380 tu, 2 tingkat tu, Emirates tu. Dia tengok ke bawah, kecil ya tu. Kecil ya. Hak orang duduk bawah tu tengok hang atas awak, dia mana faham besar? Boleh faham belum? Kita tengok dia atas awak besar. Tu pun kira besar belum? Kadang-kadang tak nampak langsung. Cicak besar lagi pada dia. Sebab tu kita jangan duduk belagak. Waktu duduk ada atas Pak Long, tak lama terjun. Mana selamat duduk atas dengan duduk bawah? Saya nak tengok. Mana selamat belum? Kita duduk lagu ni, terjun tak terjun lagu ni. Saya jumpa macam-macam orang dah. Hak dulu kemas apa semua. Bila hilang kuasa belum. Dia. Kita dah tengok dah. Sebab tu jangan duduk belagak. Apa orang? Orang lah ni dia bukan heran hang ada kuasa. Ni zaman lah. Minta maaf Pak Long. Tahun 90-an mungkin orang heran ke orang.
Ni tahun 2025 balok orang jenis tak heran kepada orang. Saya nak, okey, saya bagi contoh. Tahun 95 dulu ni. Pak Long kalau satu orang break, wap, dia naik Mercedes. Dulu tahun 95, kagum tak? Kagum. Ish. Hebat dia nak naik Mercedes. Kerja apa dia nak? Ish, duit banyak lah. Toke balak. Toke baby ke apa ni kaya ni. Dulu betul tak? Yang kaya dulu ni tak toke balak, toke baby. Dua-dua dulu. Ish, kaya dia nak. Hebat dia. Ish. Dulu. Lah ni kalau orang merah Mercedes depan kita. Nak heran dulu. Orang kata dia ni duk tipu siapa ni, scammer ke apa lah. Betul tak? Ya, ni scammer ke ni duk balas duit mana? Tu beza tahun 95 dengan tahun 2025. Tahun 95, kalau YB main makan kenduri ikut kampung. Orang rangi tak? Betul tak? Orang kampung mangkit pergi bersalam dengan dia. Betul tak? Bawa dia pergi makan dengan pengantin tu. Betul tak? Dia nak balik, kita bagi pula bunga telur, ingat lon. Dia 2 biji kita bagi, hak dia 2 biji, hak bunga telur 2 biji, 4 biji dia bawa balik. Masa mai tu tak dia bawa telur dia lah. Ni balik dia bawa telur tuan rumah tu pula bawa balik 2 biji. 4 biji. Zaman dulu lah 2025, kalau YB main makan kenduri kat kampung kita mungkin salam dengan dia kan, dia kena main salam dengan kita. Sebab apa? Orang lah dia tak heran. Telur pun tak pergi, dia bawa balik telur dia bawa main tu lah. Tu saya nak abang ni no, tahun 2025 lah ni zaman orang tak heran ke orang. Saya bagi contoh yang ketiga. Kalau satu orang kaya yang tunjuk kekayaan dia. Dia kaya, kita tahu dia kaya. Dia pun main naik kereta besar, dia ni pun besar. Dengan satu lagi orang yang kaya tetapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dalam hari ini punya masyarakat lebih kagum dan hormat yang mana? A, orang kaya yang tunjuk kekayaan. B, orang kaya tetapi yang hidup dalam kesederhanaan. A ke B? Orang lah dia respect mana? A ke B? B. Tan Sri Sheikh Mukhtar Al-Bukhari, awak tak kenal kata dia kaya? Benar dia tunjuk rumah dia. Benar dia duk bawa duit, duk kendong, kata duk lapik kot tayar kereta, lapik pam gerek, dah. Tak ada. Tak tahu dengar masjid sebiji awak ni. Tak tahu dengar masjid sebiji awak ni. Tak tahu dengar masjid sebiji awak ni. Betul tak? Tak ada dia duk pergi habak pun kata dia duit banyak. Facebook dia pun kita tak tahu apa, Instagram dia pun kita tak tahu apa, TikTok dia pun kita tak tahu apa, rumah dia atas mana pun tak tahu, harta apa dia naik pun kita tak tahu. Tak tahu. Dia ni punya kaya Pak Long. Kita jangan duk berlawan dengan kekayaan dia. Kita nak pergi lena dekat hotel dia di Langkawi tu pun duit tak cukup. Tak payah duk sembang nak habak rumah dia besar tak besar. Tak ada. Lah ni hampir Langkawi, hampir cari tengok hotel dia atas mana, hampir tanya tengok bilik semalam. Tu pun hang tak boleh lena semalam. Hang nak kalawan dia kata hang kaya. Hotel dia pun kita tak mampu nak tidur. Kita nak pergi habak rumah kita besar pada rumah dia. Tak payah lah Pak Long. Nak habak kata dia tu kaya. Kita jangan nak pergi bayar satu bilik nak lena semalam pun tak ada duit. Satu malam apa? Satu malam 4,000 nak lena. Sama-sama bayar masuk ambulan mai. Dah naik duit habis. Orang bayar bilik mahal lena derah, kita bayar bilik mahal boleh ambil orang keluar. Darah naik 4,000 semalam. Kita tak padan belum padan kalau pergi Kuala Lumpur pun hotel kongkek tu kita lena belum RM80 semalam. Hotel Cak Ayam tengah-tengah lena Jawi mai ketuk pintu ingat kata beromen apa. Dia kata tak. Ni aku dengan bini aku buat beromen bilik sebelah apa bilik.
Hotel pelecok yang kita nak apa tu? Nak sembang kita ambil banyak. Balik awal lah kan. Minta maaf lah nak terus terang. Nak bagi faham. Orang komoi ni kalau duduk belepik, dia tak faham kan. Nak pilih lah hotel dia. Pak ibu semalam tak payah. Ni kata zaman law ni. Saya nak abang nak zaman law ni zaman orang tak heran ke orang. Sebab tu kita jangan duduk buat belagak. Orang tak heran pun gahang tu. Dia tu. Orang tak heran pun gahang. Tambah zaman law pula. Kalau orang benci, orang tunjuk. Dulu, zaman dulu ni dia Facebook tak ada. TikTok tak ada. Kalau kita benci ke orang pun kita sembang kat dalam kampung ya. Law ni, orang tu dia tahu kita benci ke dia. Saya bagi satu contoh tu. Negara haram tu. Ni buat TikTok lah. Pak buat TikTok. TikTok tadi sebut pergi kena ban. Negara haram tu tahu negara haram tu. No, negara haram tu. Pemimpin negara haram tu dia tahu tak kata dunia ni, masyarakat dunia, penduduk dunia ni benci kat dia. Dia tahu tak? Tahu. Kalau tekanan terhadap mereka tak ada, adakah mereka hari ni nak buat genjatan senjata hari ni? Hari ni umum genjatan senjata. Kemarin mereka bincang dekat Mesir. Genjatan senjata. Sebab apa Pak Long? Sebab dunia tekan mereka. Dunia kata sudah. Apa duk buat zalim dekat penduduk tempat tu? Sudah. Cukup. Dunia tekan. Dia pergi ke PBB pun. Dia guide. Pak Long. Kita main nak cakap orang macam belah. Macam saya sampai tadi ni, saya lebih hebat pada dia. Orang tunggu saya. Pak Long pergi tunggu kereta bawa payung. Saya turun payung pun tak ada. Jalan aku tu lah. Mana ada bawa payung tadi ni. Dia apa beda dia. Jaga pergi ingatkan nak ambil kita. Buka kat pintu payung tak ada. Kedah lah aku tu lah. Tunggu. Nak abang kita tunggu. Tiba-tiba kawan main nak hujat. Belum Allah. Mana orang tunjuk kata kami benci dekat hang. Boleh kan nak hidup? Orang tu habak kata benci. Tak boleh hidup. Kita duduk dalam kampung 3-4 orang duduk kata kat kita pun kita tak boleh duduk. Ni duduk dalam kampung ni. Dengar kawan tu duduk kata, kawan ni duduk kata, aku duduk kerang start pun tu nak pergi lah ni. Nak pergi tanya hang ni pasal apa? Bini kata sabar abang, sabar. Abang tak payah buat tunjuk kemas abang. Batu cincin dia besar ni mau tak lahat dah abang ni. Dua harap kemas pun tak batu cincin ni. Tak payahlah. Yang kemas dua batu cincin dengan misal. Hak lain tu tak larat belakang dah. Duk kira nak tumbuk orang. Orang tak tumbuk kita pun besar rahmat dah. Bini dia kata sudahlah abang. Allah aku tak boleh. Abang batu cincin besar misal yang melengkoi. Kalau orang pun penampak pun bunyi suara ya balas balik pun tak dah. Duk kira nak pergi. Start motor pun Allah. Start motor pun engkau duk tiba betih dapat long. Tak kena lah. Tumit pun tak kena dah engkau tu. Engkau duk tiba betih ya. Terajang 3 kali tiba kali engkau tu kat betih masuk dia nak. Ni orang duk bunyi kat kita lawan lembut. Tiba-tiba dunia habaq kita benci. Sebab tu saya nak habaq pada dia. Hidup kita ni jangan duk belagak lah. Orang tak heran. Orang lah dia heran apa dia budi pekerti. Kalau nak orang lah dia heran apa dia belum budi pekerti. Jadi kita dengan Al-Quran ni jangan buat tak heran. Awak Al-Quran tu heran sangat ni kita. Ni saya nak abang ni. Okey belum tu Quran tu ada di belakang. Quran tu ada ni belakang saya, dia ada belakang. Kalau kita tak baca Quran tu, awak kemuliaan dia nak kurang ke Quran? Kuatlah kita tak baca abang sehari kemuliaan Al-Quran berkurang. Agak-agak kurang tak kemuliaan Al-Quran? Terjejah tak kemuliaan Al-Quran? Sikit pun tak terjejah. Hang baca ke, hang tak baca ke, Quran ni dia tetap Quran dulu. Setuju? Quran ni hang baca dia ke, hang tak baca dia ke, dia tetap mulia dulu.
Allah Ta'ala mulia di atas tu. Okey, kalau kita baca Al-Quran, yang mulia tu Al-Quran ke kita? Fikir tu. Kita tak baca Quran, Al-Quran tu sedikit pun tak terjejah kemuliaan dia. Dan kalau kita baca, sedikit pun tak tambah kemuliaan dia. Yang mulia adalah kita. Jadi dia tak heran ke kita. Oh, hang tak baca ke aku ni rasa kekurangan, kemuliaan aku kurang. Tak, dia tak nak heran ke kita. Yang kena heran ni kita. Sebab tu Al-Quran ni bila hang duk baca dia akan bangkit pertolongan di akhirat. Ya Allah, dia ni dulu ni ya Allah, kerana akulah dia tak lena malam ya Allah. Kerana aku dia tak lena malam. Ya Allah, tolonglah bagi peluang kepada aku untuk aku memberi pertolongan kepada dia. Al-Quran pula berkata, okey. Hadis yang ketiga. Terjemahan tu balik baca dari. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Atau kama qala rawahu Ibnu Hibban. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat wirid, dia habis sembahyang. Sebab tu saya nak kata ni amalan, pekat-pekat balik buatlah amalan ni. Apa dia amalan dia Ustaz? Kita ni lepas saja semayang, kalut para mana pun, bacalah istighfar 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas salam, minta masuk ke dalam syurga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Lepas tu kita baca apa? Wa adkhilnal jannata daras salam. Kita minta masuk dalam syurga. Lepas tu baca Fatihah, baca ayat kursi kali. Paling lewat. Paling penyegaran. La ilaha illa ya rabbana subhanallah. Tu kata lambat kan? Ni doa beralih kanan, beralih kiri tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan. Kawan dia pegawai, hang duduk Ustaz. Dia dah baca lah sikit, minta baca langsung. Dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah macam biasa. Amin. Dia ingat Allah Ta'ala ni level mamak nasi kandang. Kita ni kalau tak kelapak nak minta, lagu mana Allah Ta'ala nak bagi? Tu ayat tu kasar lah. Kadang-kadang kita dengan Allah Ta'ala ni kita buat lagu tu, serupa tak kelapak nak minta apa kat dia. Tak boleh ke kita? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menggabui muka. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma anta salam minka salam ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. 2 minit lebih. Sampai 2 minit. Tak boleh. Kalau kita tak kelapak nak minta kat dia, lagu mana dia nak bagi kat kita? Tu bahasa yang paling sedap. Perbuatan kita tu seolah-olah aku tak kelapak mau nak minta kan? Kalau kita waktu senang kita tak heran ke Allah Ta'ala, main susah baru tak hegeh-hegeh nak minta tolong ke Allah Ta'ala. Agak-agak lagu mana? Agak-agak lagu mana?
fikir tengok. Tu bahasa yang saya kata. Tak kelapak nak minta dekat dia. Tu bukan tak minta. Tak kelapak nak minta. Tu bahasa. Dia kata kasar ustaz. Mampu pi nak bagi hang tu sedang. Setuju tak bahasa tu? Sampai belagak tak mana kita dengan Allah Ta'ala ni. Sombong tak mana kita dengan Allah Ta'ala ni. Tak bolehkah hang duduk sat? Nabi kata siapa yang lepas semayang, dia duk baca ayat kursi, dia jadikan ayat kursi ni sebagai wirid dia. Setiap kali dia habis semayang, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tak ada siapa pun, tak ada siapa pun yang boleh halang dia untuk masuk dalam syurga. Illa ayyamut, kecuali mati. Tak ada siapa pun yang boleh halang dia ni masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu ayat nama dia Ayatul Kursi. Guna ayat ni jadikan wirid lepas mayang. Bukan tunggu nampak hantu baru baca. Ni nampak hantu baru nak baca Allah. La ilaha. Hantu pun tak heran. Dia kata, hang nak baca jumpa aku. Baca pula Allah. Mula elok dah ayat kursi pergi habis lam yakunin. Hantu pun pening dengan dia. Saya Abizal Karim. Saya di Bali. Waktu saya pergi ceramah di Bali. Habis ceramah duduk makan. Ada Pak Long tu dia start motor daripada rumah dia main. Saya duduk dalam masjid tu lah. Dekat dia punya balai lentang tu duduk makan. Dia main jumpa tu imam tu. Dia kata, jom satu imam pergi tengok anak darah saya, anak perempuan saya ni. Awak jadi ikut mana? Kena kasut. Saya duduk tepi tu, saya ingat dia nak ajak tu imam. Lepas tu dia tengok saya. Dia kata, ustaz boleh ikut? Pak dia kata, saya kata saya tak boleh ikut tu. Saya kata, saya bab-bab hantu ni saya tak mengaji. Tak apa kok ustaz ni duk mengajak kok ustaz baca-baca mak. Jangan. Saya kata jangan. Sekejap dia tumpang saya balik nengok saya seorang. Masa tu driver apa? Tak ada awal-awal ceramah tu. Jangan. Saya kata suruh tu imam boleh? Tu imam tu, boleh ya saya. Bismillah. Saya kata sudah dah aku. Kata sudah dah. Kita dah lah main seorang baling tu. Hei, sampai tampahit panjang dia tumpang kita mampu betul. Apa nama? Rombok pahit panjang. Semua dia tumpang naya. Kalau nak sampai kok Beris Jaya tu, saya kata mampu lah. Saya kata saya tak boleh ni. Dia kata jom Ustaz, dia pergi halau Ustaz. Saya kata jangan. Dia tak kacau saya pun besar rahmat dah. Kata dia pergi halau dia apa? Saya kata saya memang dia tak mengaji. Saya memang tak mengaji bidang tu. Belum nak kacau dia mana tak apa. Dia tak kacau kita pun tak apa lah. Lepas tu imam tu kata jom lah bismillah. Tapi duk tengok pak budak ni kita kesian kat dia. Bayangkan kawan anak dara kena histeria. Dia pun tak tahu buat lagu mana yang dia boleh start motor main ke masjid minta tolong. Kata kita tak tolong. Rasa-rasa lagu mana. Tak gamak. Kita nak tolong. Kita pun tak kerti. Saya pun pergi. Kata kesian kat orang tua ni. Jujur kita pergi. Alhamdulillah Ustaz. Allah kasih. Alhamdulillah lah. Dalam kereta duk pergi kata aku nak baca apa lagi ni. Sampai dia jadi macam rimau. Dia duduk macam rimau tu. Anak darah dia dengan tudung pun tak pakai. Dia pakai baju duduk macam rimau. Saya pun masuk dia tengok. Sampai dah. Kata Naya dah aku kata. Pasal dia duduk tunggu saya dah hantu tu. Yang mak dia duduk teriak. Dia duduk pegang. Tolonglah Ustaz. Kita nak tolong apa yang kita baca, yang kita hafal pun masa tu Pak Long doa subuh dengan doa masuk jam 2 tu ya. Bukan nak baca hak tu pun. Doa halau hantu memang kita tak pernah hafal. Dia duduk tengok, dia kata mai dah. Saya kata pasang dah aku balik ni. Saya pun pergi duduk tengok orang duk ubat kan, ambil garam apa baca-baca, kita pun baca ayat kursi tu tak jadi apa. Kita pun pergi dekat dia baca-baca ayat kursi dia kata apa? Tak tu ya. Kata baru hantu ni. Dia kata tak tu ya.
Makna apa dia? Makna memang tak ada power pun bacaan kita tu. Saya bisa tengok Allah yarham Datuk Harun dengan Datuk Ismail Kamus. Masa tu Datuk Ismail Kamus dia pergi ceramah dekat surau kami di sekolah kami. Budak perempuan histeria selama masa tu duduk jadi teruk. Dia duduk tengah makan dekat rumah ya. Warden perempuan tu mai kata ni, kata ustaz nak minta tu. Ayah saya kata kat dia, ni Datuk ada budak kena histeria pula. Oh ya dah, ada budak histeria. Dia kata tak apa, pegang saya nak makan habis, pergi balik bagi tahu dekat dia Ismail kamu kirim salam. Dia habaq dekat warden perempuan tu, dia kata ni nanti pergi balik dulu, pergi pegang budak tu, takut dia lari pergi bukit ke apa, pegang ni anak nak makan ni bagi habis, bagi tahu dekat dia Ismail kamu kirim salam. Warden ni balik-balik habaq Ismail kamu kirim salam, terus lembek budak tu lena. Hantu lari, tak dan pergi jumpa hantu lari. Kita baca hantu tak heran. Tak korang ajak menantang hantu baling ni. Kita baca ni habis ayat dapat lurut. Dia kata tak ada yang. Sebab tu benda kalau tak jadi amalan janganlah. Siapa yang baca ayat kursi jangan tunggu kena rasuk hantu baru baca. Baca, jadikan amalan. Tak ada siapa yang boleh menghalang kita daripada masuk syurga illa an yamut, kecuali mati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keterangan kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Cukuplah. Bismillah, dah sejam lah. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca pada malam ni ada 3 benda. Yang pertama, tolong jadikan Suratul Mulk sebagai amalan bacaan harian. Ni yang pertama. Suratul Mulk kok mana pun tolong baca setiap hari. Yang kedua, tolong jadikan Al-Quran dan puasa ni sebagai ibadat yang kita buat. Al-Quran berterusan, puasa ni paling tak ada pun Isnin Khamis. Kalau tak ada pun 3 hari yang kata hari putih setiap bulan. Buat. Sebab apa? Dia akan jadi peguam bela kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Yang ketiga, ayat kursi tolong jadikan zikir dan wirid kita setiap kali lepas sembahyang. Ayat kursi tolong jadikan wirid lepas sembahyang. Siapa yang jadikan ayat kursi ni sebagai wirid lepas sembahyang, tidak ada apa yang boleh menghalang dia masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai ahli dan penghuni syurga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pada mudah-mudahan kuliah pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Illa alladhina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilman yanfa'una. Wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.